Sebab sajalah sebab animasi. Oi, pet ni macam kalau pet ni. Ustaz. Jangan dia orang. Oh, gigi ha. Sekejap, gigi you. Tak payah banyak nak potong lah. Sekejap. Sana lah. Tak ayam. Yang lagi saya nak pasal. Kenapa lah? Nanti ada orang mute saya. Semua dengar ke? Bodoh. Semua dengar ke? Wah. Dengar ya? Ya. Kita tunggu sedikit lagi kawan-kawan kamu. Bagi 30 orang. Baru kita mulakan kelas sirah kita. Waalaikumsalam Syamimi. Ustaz, tak ada link lagi ke Ustaz? Waalaikumsalam Syamimi. Link belum lagi. Link belum lagi. Okey. Macam ni adiknya. Oh, nanti so adik bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Dah 24 orang ya. Dah 24. Tadi kelas sains berapa orang? 31. 31. Dah 33 dah. 34 lah. Semua isi kehadiran. 4 dah. Mana ada? 4. Baru ada. Okey, tu ada link dekat ruangan chat tu, boleh isi dulu nama dulu. Tanda kehadiran anda semua. Ustaz, bagi tanda ada pun Ustaz. Boleh tak? Di ruangan chat, boleh isi dulu kehadiran siapa yang baru masuk, boleh isi dulu. Ustaz, bagi tanda boleh? Okey, boleh pergi. Okey, Ustaz, mute koyum jap. Ustaz mute. Okey, nanti Ustaz dah minta kamu Ustaz tanya soalan baru dijawab Okey, dah 25 orang, kita mulakan kelas kita. Okey, sama-sama kita mulakan kelas kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulakan kelas,
Saya nak pastikan kamu semua ada buku sirah. Buku sirah tahun 3. Buku sirah tahun 3 tunjuk dekat skrin masing-masing. Okey, buat macam ni. Tunjuk kat skrin masing-masing. Okey, bagus. Okey, siapa yang tak tunjuk tu ada mana buku? Okey, tunjuk buku teks masing-masing. Pastikan teks sirah. Okey, apa Kori dah cukup. Okey. Buku surat, buka muka surat 16. buka muka surat 21. Okey, nampak? Nampak tak muka surat 21? Okey. Okey, Aziz dah masuk. Okey, ramai yang dah masuk. Assalamualaikum. Siapa yang sempat masuk, rekod nanti. Okey. Minggu lepas kita dah belajar tajuk apa? Kisah Hajul. Tak. Tajuk utama yang kita dah belajar. Okey, minggu lepas kita dah belajar akhlak Rasulullah semasa muda, semasa remaja dan semasa dewasa. Okey, ingat kan apa akhlak-akhlak Nabi Muhammad semasa dia muda, masa dia remaja, ingat kan? Okey, siapa yang tak ingat boleh ulang kaji balik. Kalau saya nak ulang balik, makan masa. Okey, buka muka surat 21. Okey, nampak tak tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah Kisah Hajarul Aswad. Kisah Hajarul Aswad. Okey, minggu lepas kita dah belajar dah. Kita dah masuk sikit Kisah Hajarul Aswad ni. Ingat tak? Kita dah belajar dah tajuk Hajarul Aswad ni. Cuma kita nak buat latihan. Kita tak buat latihan lagi kan untuk Hajarul Aswad ni. Kita tak buat lagi latihan untuk Hajarul Aswad. Latihan dalam buku kuning. Latihan dalam buku kuning, aktiviti kuning. Okey. Okey. Dalam buku latihan kuning ni kita masih belum lagi buat tajuk Hajarul Aswad, betul tak? Minggu lepas Ustaz bagi tajuk latihan, tajuk yang lain. Akhlak Rasulullah kan? Hajarul Aswad kita tak buat latihan lagi. Jadi sebelum kita buat latihan, Ustaz nak penerangan lagi sekali. Walaupun minggu lepas saya dah terangkan, minggu ni saya nak terangkan lagi sekali. Baik, yang pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan Hajarul Aswad? Baik, Hajarul Aswad ni bermaksud batu hitam, di mana Hajar membawa maksud batu, Aswad adalah aswadun, hitam, batu hitam. Okey. Batu hitam yang dimaksudkan ni bukanlah batu yang besar. Bukanlah batu yang macam batu kat pantai tu besar-besar. Dia adalah batu yang kecil kan. Muka surat 21. Muka surat 21. Ni. Yang ada gambar Hajarul Aswad ni. Baca. Buka muka surat 21. Okey. Saya akan terangkan lagi sekali di manakah asal usulnya Hajarul Aswad ini. Baik, pada awalnya batu Hajarul Aswad ni merupakan batu daripada syurga, daripada tetapi diturunkan kepada Nabi Adam. Waktu tu Nabi Adam tengah rindu pada syurga. Dia merasa rindu kepada syurga. Lalu dia minta kepada Allah untuk Allah menurunkan batu Hajarul Aswad ni untuk mengubati rindu kepada syurga. Maksudnya macam ni lah. Nabi Adam dia rindu dekat syurga, tapi tak boleh balik ke syurga. Jadi Allah turunkan batu Hajarul Aswad ni kepada Nabi Adam. Kokot kalau dia tengok batu tu, barulah hilang rasa rindu dia. Barulah dia rasa hilang rindu kepada syurga. Baik. Seterusnya, Hajarul Aswad ni kenapa batu hitam sedangkan pada asalnya berwarna putih? Pada awalnya Hajarul Aswad ni berwarna putih, seperti warna putih susu. Pernah tengok kan warna susu kan? Putih dia macam mana kan?
Kan lagi putih daripada Alkori ni. Putih dia lagi putih daripada Alkori. Putih susu. Batu tu berwarna putih susu. Tapi setelah dicium oleh manusia yang bermacam-macam jenis perangai, ada yang hati tak baik, ada hati busuk, ada yang hati baik. Dicium oleh manusia-manusia tu, jadi hati tu telah bertukar daripada putih kepada hitam. Okey, kalau kamu tengok kat gambar buku teks tu, tengok kan gambar buku teks tu. Ada nampak batu warna hitam tak? Ustaz, tak adalah suara Ustaz. Tak pun nampak. Okey. Batu Hajarul Aswad tu dia bukan batu ni. Dia bukan batu hitam ni. Dia kecil je. Dia ada bintik-bintik kecil. Dia adalah pecahan-pecahan kecil. Okey, nak Ustaz tunjuk gambar ke? Okey, Ustaz tunjuk gambar. Tunjuk gambar. Okey. Video. Tolong. Hajarul Aswad. Bimbing. Kenapa tutup mic saya? Tutup. Okey. Sekejap ya. Oh. Okey. Nampak ke? Okey, nampak tak Hajarul Aswad? Nampak tak Ustaz tunjukkan gambar apa? Okey, abaikan pakcik kat sebelah ni. Okey, bukan tengok gambar pakcik sebelah ni, tengok gambar yang berada di tengah ni. Tak payah tengok dia. Tengok pada batu ni. Okey, nampak tak ada gambar seperti dalam buku teks. Bentuk dia macam hitam ni kan, bulatan warna hitam, lepas tu dikelilingi oleh logam warna putih ni kan. Tapi kalau kita tengok daripada dekat, kita akan tengok di gambar sebelah kanan ni. Nampak tak pecahan-pecahan kecil? Pecahan kecil, batu-batu kecil. Nampak tak? Okey. Batu inilah yang digelar sebagai Hajarul Aswad. Bukannya yang warna hitam ni. Okey, sebelum Ustaz masuk ke tajuk seterusnya, Ustaz tunjukkan satu video simple je, video ringkas. Video ringkas. Okey, tolong tutup mikrofon jap. Semua mute mikrofon. Iqbal, tutup mikrofon. Okey, sekarang kamu tengok betul-betul tengok video ni dan jelaskan apa yang kamu faham. Okey, kita dah ulang tajuk ni minggu lepas. Okey. Present now. Your entire screen. Window screen, entire screen. Okay, allow. Apa Ustaz cakap tadi? Okay. Ada orang makan lah. Tak dengar lah Ustaz. Tak dengar. Ustaz, tak dengar Ustaz. Cuba tengok siapa yang tengah makan. Okay, nampak ke video tu? Video tu nampak? Nampak tapi tak dengar. Okay, tak apa, baca. Kalau tak nampak, baca dia punya subtitle kat bawah.
Kalau tak nampak, baca subjek 3 bawah ulang dari awal Dia tak nak. Baik, satu. Mana Fokus, fokus. Dia kecil. Tutup mi. Tak dengar apa Ustaz? Tak dengar Ustaz, apa ni? Senyap boleh tak? Okey. Dah dengar tadi, dah tengok video tadi. Dah tengok tapi tak dengar. Okey, tak dengar. Okey, Ustaz akan jelaskan cerita dia. Ustaz akan jelaskan cerita dia secara ringkas. Baik, pada zaman dulu ada satu banjir yang besar melanda kota Mekah. Banjir itu telah merosakkan Kaabah. Dan disebabkan rosaknya Kaabah, orang-orang Arab ketika itu bersetuju untuk membina Kaabah semula. Dia bersetuju nak bina Kaabah semula. Dengar tak ni? Dengar ke? Okey, dengar anggut. Okey, dia bersetuju untuk bina Kaabah semula. Jadi apa yang mereka buat? Mereka kumpul derma. Orang Arab ni kumpul derma di antara satu sama lain. Tapi dengan syarat derma tu mestilah daripada sumber yang halal. Tidak boleh daripada hasil mencuri, tidak boleh daripada hasil merompak, tidak boleh daripada hasil menipu. Mestilah daripada hasil yang halal. Tak kisahlah berniaga ke, bekerja ke, tapi derma tu mesti daripada hasil yang halal. Dan kemudian mereka bina semula Kaabah. Mereka bina semula Kaabah dan dalam tempoh pembinaan semula Kaabah tu mereka pasanglah tiang, mereka tambah pintu. Patutnya ada satu pintu je Kaabah ni. Kan? Pintu patutnya ada satu je. Tapi masa bina semula ni dibina dengan 2 pintu. Supaya contohlah kalau ada pencuri masuk. Pencuri masuk pintu depan. Jadi orang ramai boleh serbu dia daripada pintu yang kedua. Macam itulah. Okay, selepas siap punya pasang tiang, siap pasang pintu semua, jadi ada satu masalah yang masih lagi belum selesai, iaitu peletakan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad, batu yang paling suci dekat muka bumi ni, dan semua berebut nak letakkan dia balik dekat tempat asalnya. Jadi dalam video tadi nampak tak ada 4 orang ketua Arab tadi, nampak kan? Kalau nampak angguk, ada 4 orang ketua Arab Quraisy yang terkenal waktu tu. Dia berebut. Dia berkata siapa yang layak nak letak balik batu Hajarul Aswad ni? Siapa yang kena letak? Siapa yang wajib letak ni? Jadi diorang pun berbincang selama 5 hari. 5 hari berbincang pasal batu. Tak habis-habis. Kemudian apa yang berlaku? Siapa ingat? Okey, siapa ingat angkat tangan, saya nak unmute dia.
Okey, Abkori. Okey, Abkori. Apa yang berlaku? Cuba tekan. Nabi Abkori, Muhammad Abkori, Abkori. Nabi Muhammad datang. Lepas Ah, tu dia Nabi Muhammad letak. Okey, terima kasih Abkori dengan Koyum. Okey. Sebelum Nabi Muhammad datang, ada seorang tua yang datang. Lelaki tua yang datang. Wahai orang muda. Ya, orang tua. Dia kata macam tu. Tak adalah macam tu. Lebih kurang lah. Dia kata, wahai kabilah-kabilah Quraisy. Kamu ni berbincang apa? Jadi orang-orang Quraisy ni pun cakap, kami tengah berbincang ni, siapa yang kena letak balik batu ke tempat asalnya? Mungkin saya lah kot, saya ni paling kaya. Saya yang paling kaya kat Mekah ni, saya patut letak patutnya. Mana boleh? Seorang lagi jawab, mana boleh? Saya lah patut letak. Macam-macam lah diorang cakap alasan kenapa diorang patut letak. Saya ni rumah saya besar tau, patut saya yang letak. Contoh, saya tak tahu apa sebab diorang bergaduh pasal batu. Dan akhirnya orang tua ni pun, aduh, kamu ni pasal batu pun nak gaduh ke? Jadi orang tua ni bagi idea. Sebelum tu nama orang tua tu adalah Umayyah bin Al-Mughirah. Umayyah bin Al-Mughirah. Okey, Umayyah bin Al-Mughirah ni dia orang yang paling tua dekat Mekah pada ketika itu. Dan disebabkan dia orang yang paling tua, dia dihormati oleh empat orang Arab Quraisy tadi. Jadi, 4 orang Arab Quraisy tadi telah bersetuju. Orang tua itu tadi memberi satu idea, memberi satu cadangan. Okey, daripada kalian semua ni bergaduh, daripada kalian semua ni bertengkar pasal batu ni, apa kata kita lantik hakim. Hakim ni lah yang akan tentukan siapakah di antara empat kamu semua ni yang akan dipilih untuk meletakkan semula Hajarul Aswad. Okey, jadi pun mereka bersetuju dengan cadangan daripada orang tua tersebut. Jadi, tapi siapakah yang akan jadi hakim? Okey, yang jadi hakim adalah sesiapa yang masuk pertama kali masuk daripada pintu Masjidil Haram ni. Okey, kalau macam tu kita tunggu siapakah yang akan masuk. Dan ditakdirkan pada waktu subuh tersebut esoknya masuklah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad waktu tu tak tahu langsung. Itu pasal apa ni? Gaduh pasal apa ni? Nabi Muhammad tak tahu langsung pasal pergaduhan ni. Tapi Nabi Muhammad telah dipilih sebagai hakim. Kenapa tak ada orang bantah? Kenapa tak ada orang yang saya tak setuju Nabi Muhammad jadi hakim? Saya tak setuju langsung. Patutnya saya. Kenapa tak ada orang yang tak setuju? Kenapa semua setuju Nabi Muhammad jadi hakim? Tak ada bantahan langsung. Siapa nak jawab angkat tangan? Ustaz pilih banat pula. Okey, Widat. Widat. Okey, Widat jawab. Kenapa orang Arab Quraisy waktu tu dia setuju Nabi Muhammad jadi hakim? Boleh. Nabi Muhammad yang mulia. Okey, Nabi Muhammad yang mulia. Lagi satu lagi. Ada lagi tak? Okey, Ustaz bagi clue. Dia nama orang. Ada Al-Amin. Okey, betul. Sebab Nabi Muhammad terkenal dengan gelaran Al-Amin, yang bermaksud yang dipercayai. Sebab apa Nabi Muhammad dapat gelaran Al-Amin ni? Sebab Nabi Muhammad seorang yang jujur, amanah ketika berniaga. Dan disebabkan baginda jujur dalam berniaga, orang bergelar dia sebagai Al-Amin. Waktu tu orang Arab suka menipu dalam berniaga. Kalau timbang bawang, patutnya RM3. Tapi dia timbang dengan batu sekali, timbang dengan kayu sekali, orang tak tahu kan. Jadi di situ ada jadi berat. Bila jadi berat, makin mahal lah harga-harga yang diletakkan. Padahal bawang je pun patut RM2, RM3 dapat. Bila sampai dekat orang Arab, jadi RM10 lah kadang-kadang. Jadi banyak penipuan berlaku dekat Arab waktu tu, Arab Jahiliah. Arab Jahiliah. Tapi disebabkan Nabi Muhammad ni seorang yang jujur, tak menipu dalam timbangan, berniaga dengan betul, orang gelar dia sebagai Al-Amin, yang dipercayai. Sebab itulah 4 orang Arab Quraisy tadi setuju untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai
hakim. Jadi apa yang Nabi Muhammad buat selepas dia bersetuju menjadi hakim? Adakah Nabi Muhammad pilih diri dia sendiri untuk menjadi hakim? Okey, saya nak Arifah. Arifah jawab. Arifah. Okey, Arifah cuba unmute jap. Suara nak dengar. Okey, Arifah. Cuba unmute jap. Cakap sikit. Kenapa apa soalan saya tadi lupa dah. Apa? Ingat ke? Okey. Okey. Al-Amin. Okey, apa yang Nabi Muhammad buat? Apa yang Nabi Muhammad buat selepas dia jadi hakim? Adakah dia pilih diri dia sendiri untuk letakkan batu tersebut ke tempat asalnya? Siapa tahu? Tak ingat. Betul. Tak ingat. Betul. Okey, tak apalah saya jawab kan. Baiklah. Ustaz saya nak. Ustaz Okey, saya nak. jawab. Ni, Nabi Muhammad ambil satu kain putih. Lepas tu empat ketua Arab tu dia pun pegang hujung bucu kain tu. Lepas tu Nabi Muhammad lepas tu tengah-tengah tu ada Hajarul Aswad. Lepas tu dia pun bawa ke situ, Nabi Muhammad pun letak batu tu dekat tempat dia. Okey, betul. Terima kasih Solihul. Kita tepuk tangan tanpa suara. Tepuk tangan tanpa suara. Saya ada buku pasal Nabi. Tepuk tangan tanpa suara. Okey, bagus. Terima kasih Solihul. Betul jawapan dia. Okey, saya terangkan balik apa yang Solihul sebut tadi betul. Okey, Nabi Muhammad mengambil satu selai kain putih. Lalu disuruhnya ketua setiap kabilah Arab itu pegang di setiap penjuru. Ada 4 penjuru pegang kain. Kalau 3 segi ada 3 segi lah. Kalau kain mestilah ada 4. Okey. Di mana ketua setiap Arab Quraisy tadi telah memegang di setiap penjuru kain tersebut. Okey, lepas tu apa yang Nabi Muhammad buat? Batu tu diletakkan dekat atas kain tersebut. Tapi Nabi Muhammad tak suruh siapa-siapa pun nak letak batu tu. Apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad sendiri yang ambil batu tu dan letakkan semula kat tempat asalnya. Sebab apa diorang tak bantah? Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ni digelar sebagai Al-Amin. Jika ada manusia yang paling dipercayai dekat Mekah, Nabi Muhammad lah orangnya. Dan peristiwa ni telah menaikkan nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad ni menjadi popular dekat satu Mekah waktu tu. Sebab di usia muda, di usia 35 tahun, baginda dapat menyelesaikan masalah yang besar yang melibatkan ketua Arab Quraisy. Di sini ada soalan. Jika bukan Nabi Muhammad yang menjadi hakim, contohlah Ustaz pilih Abu Jahal yang jadi hakim, Abu Lahab yang jadi hakim, kamu rasa apa yang akan jadi? Seorang nak jawab angkat tangan. Okey, Ustaz pilih lah siapa-siapa. Yusuf. Okey, Ustaz nak tanya Yusuf. Okey. Tengok dia jawab. Okey. Seandainya yang menjadi hakim tu bukan Nabi Muhammad, yang masuk daripada pintu Masjidil Haram tu bukan Nabi Muhammad. Contohlah Abu Lahab yang masuk. Abu Lahab ni seorang yang jahat, seorang yang tak berkemanusiaan. Kalau lah dia masuk dekat jadi hakim, kamu rasa apa yang akan terjadi? Kita dengar Yusuf punya jawapan. Bukan Nabi Muhammad yang menjadi hakim, tapi Abu Lahab. Tadi saya tak boleh dengar. Okey, Ustaz ulang lagi sekali. Tadi kan saya ceritakan Nabi Muhammad jadi hakim, betul tak? Betul tak? Nabi Muhammad jadi hakim. Tapi kalau Abu Lahab yang jadi hakim, contoh Abu Lahab ni jahat, dia jadi hakim, kamu rasa apa yang akan jadi? Saya rasa timbul pergaduhan. Okey, betul. Okey, seandainya Abu Lahab yang mementingkan diri sendiri tu masuk, mungkin akan terjadi pertumpahan darah. Pertumpahan
darah sebab dia tak dapat menyelesaikan masalah ni dengan adil. Kalau ikutkan cara Nabi Muhammad ni, satu bijaksana, satu lagi adil. Nabi Muhammad adil kepada semua ketua kabilah. Semua dapat pegang pucuk kain. Semua dapat merasa pegang batu Hajarul Aswad tu. Tak ada seorang pun terkecuali. Saya ada buku Hajarul Aswad. Okey, bagus Yusof. Okey, setakat ni ada soalan? Kalau tak ada, saya teruskan kepada tajuk yang seterusnya. Okey, ni dah belajar minggu lepas. Sekadar ulangan balik untuk kamu jawab latihan. Nanti saya bagi latihan dekat buku kuning. Kamu boleh jawab buku tu. Okey, saya akan buka skrin. Apa? Siapa yang nak tanya tu? Entire screen. Wah, Ustaz. Yes, soalan. Terang buka ni ya? Buku sirah tu, kuning tu, nanti saya akan bagi tahu kena buat muka surat berapa. Okey, sekejap ya. Nak buka. Belum lagi. Okey, ni dia. Kita akan masuk tajuk yang terkini. Baik, sifat yang wajib bagi Rasul. Tajuk dia sikit je. Tak nampak lah Ustaz. Tak nampak? Sekejap. Tak besarkan. Ustaz, dia ni yang dimain. Okey, tutup mic masing-masing. Minta tolong. Alah, awak buat present. Okey, minta tolong tutup mic masing-masing. Okey, nampak ke sifat yang wajib bagi Rasul? Tak. Okey, tak apa. Siapa yang tak nampak? Siapa yang tak nampak, buka buku teks muka surat. Muka surat. Ustaz, buku teks saya hilang. Buku surat apa wah Ustaz? Sekejap, saya cuba cari balik. 24. Okey. Boleh buka muka surat 24. 24. Okey. Di situ ada sifat wajib bagi Rasul dan pengertiannya. Mulakan dengan yang pertama. Okey. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Maksudnya memang setiap Rasul daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad, semua Rasul tu ada sifat empat sifat ni. Semua ada sifat-sifat ni. Yang pertama, as-siddiq. As-siddiq ni benar. Tidak menipu dan sebagainya. As-siddiq ni bermaksud benar. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal iaitu Abu Bakar. Abu Bakar, gelaran dia as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq. Siapa yang biasa dengar Abu Bakar as-siddiq ni? Okey. Ustaz nampak kamu, tapi Ustaz yakin kamu pernah dengar. Abu Bakar as-siddiq ni diberi gelaran as-siddiq sebab dia percayakan segala kata-kata Nabi. Apa yang Nabi sebut, semua dia percaya. Ada satu hari tu Nabi Muhammad baru balik daripada Isra' Mi'raj. Baru balik daripada langit yang ketujuh. Baru balik daripada jumpa dengan Allah kan. Lepas tu Nabi Muhammad bagi tahu dekat penduduk Mekah. Tapi ramai yang tidak percaya. Ramai yang kata Nabi Muhammad ni reka cerita. Mengarutlah Nabi Muhammad ni apa pula pergi ke langit. Naik haiwan nama buruk. Banyak yang tak percaya. Ramai yang mengatakan Nabi Muhammad tipu. Tapi sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar, dia percaya. Apa yang Nabi cerita semua dia percaya. Dan disebabkan itulah dia mendapat gelaran as-siddiq yang bermaksud benar, membenarkan segala kata-kata Nabi Muhammad. Dan yang kedua kita ada al-amanah. Okey, al-amanah dalam bahasa Arab ya sebenarnya. Kamu biasa sebut amanah tu. Amanah tu bahasa Arab. Bahasa Melayunya adalah jujur. Baginda seorang yang jujur. Setiap Nabi bermula daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad mempunyai sifat yang jujur.
Mereka tidak pernah menipu walaupun sekali. Okay, Ustaz nak sebut. Bilakah kita boleh menipu? Ustaz, alang-alang Ustaz nak masuk. Bilakah kita boleh menipu? Ustaz bukan nak ajar kamu menipu, bukan. Ustaz nak kata memang kita kena berjujur. Tapi ada satu perkara yang kita dibenarkan untuk menipu. Contohnya dalam peperangan. Kita tengah berperang. Kita nak tipu pihak musuh. Boleh ke tidak? Boleh. Contohnya kita ni dah tua. Betul tak? Betul. Kita ni dah tua sangat. Tapi kita berpakaian macam orang muda, kita cukur janggut, kita cukur misai, kita warnakan rambut jadi warna hitam, patutnya rambut dia warna putih. Tapi dia nak takutkan pihak musuh yang nampakkan dia gagah, dia boleh dibenarkan menipu. Dan salah satunya berbagai taktik menipu dalam peperangan, dibenarkan dalam peperangan. Baik, itu sifat amanah, jujur. Nabi Muhammad terkenal dengan sifat jujur. Antaranya ketika beliau berniaga, baginda berniaga di Syam dengan pakciknya. Ramai yang puji Nabi Muhammad sebab sifat jujur. Tak ada dengan peniaga lain semua jual harga tinggi, semua jual harga tipu. Tapi Nabi Muhammad ni harga dia harga baik, harga jujur. Harga yang jujur punya. Baik, yang ketiga kita ada sifat tabligh, iaitu menyampaikan. Nak menyampaikan apa? Nak menyampaikan apa sebenarnya ni Ustaz? Kan? Nak menyampaikan apa? Menyampaikan agama Allah. Bermula daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Idris, Nabi Nuh. Semua tugas Nabi adalah menyampaikan ajaran Allah. Pernah dengar kan kisah Nabi Nuh? Ni beg ni. Pernah dengar kan kisah Nabi Nuh? 1000 tahun dia hidup. 1000 tahun Nabi Nuh ni hidup. Umur Nabi Nuh 1000 tahun. 950 tahun dia menyampaikan dakwah kepada umat dia. Lepas tu kalau kita tengok Nabi Musa pun dia menyampaikan dakwah kepada orang-orang Yahudi dekat Mesir, menyampaikan dakwah dekat orang-orang Mesir kan. Kalau tengok Nabi Isa menyampaikan dakwah kepada orang Israel, menyampaikan dakwah agama Allah. Sehinggalah Nabi Muhammad sama juga tugasnya, iaitu menyampaikan agama Islam, agama Allah. Setiap Nabi Muhammad, setiap Rasul, ya. Tu ada orang di atas. Setiap Rasul daripada Adam sehinggalah Muhammad, semua ada tugas yang sama, iaitu menyampaikan agama Allah. Baik, itu sifat yang ketiga. Wajib ada sifat-sifat ni dalam setiap Rasul. Dan yang keempat, kita ada Al-Fatanah. Kalau ingat nama Mu'alimah Fatanah kan, maksudnya adalah bijaksana. Al-Fatanah bermaksud bijaksana. Maksudnya setiap Rasul, setiap Nabi mempunyai sifat ni. Maksudnya mereka ni semua bijak. Tidak ada yang tidak cerdik, tidak ada yang tak bijak. Semua bijaksana. Bijak dalam peperangan, bijak dalam mengurus admin negara, bijak dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Itu adalah sifat wajib bagi Rasul. Ustaz nak kamu hafal keempat-empat sifat wajib. Bermula dengan as-siddiq, benar, al-amanah, jujur, at-tabligh, menyampaikan, dan al-fatanah, bijaksana. Ustaz nak kamu hafal balik kat rumah. Pastikan keempat-empat sifat ni kamu hafal. Ustaz keluar pada skrin jap. Ustaz keluar pada skrin. Ustaz. Ustaz, jap. Okey. Baik, ada soalan ke? Ada. Okey, apa soalan? Ada soalan, sila. Ustaz. Tak ada. Ustaz. Sila tanya. Tak ada. Okey, semua faham ya. Saya dah tahu dah. Al-Fatanah semua tu. Ustaz. Okey, bagus. Ada yang dah tahu sifat ni daripada
Sedarjah 1. Ustaz, Okey, ada soalan. Ustaz. Siapa tu? Okey. Surat. Ini muka surat berapa? Oh yang ni. Latihan nanti Ustaz bagi dalam WhatsApp. Ustaz akan bagi tahu dalam WhatsApp buat latihan. Sekarang ni kita belajar dulu sesi pelajaran. Nanti Ustaz akan bagi latihan. Bila pukul surat apa kena buat. Okey, kalau tak ada soalan, teruskan lagi dengan tajuk yang terakhir. Okey, saya akan buka lagi sekali link tu. Yeay, lagi sekali. Gede. Okey, siapa yang nak pergi tandas boleh pergi. Okey, tolong mute semua mikrofon. Okey, saya nak buka muka surat. Ustaz, tak perlu buka muka surat, just cuma tengok pada skrin ni. Low battery. No battery. Sekejap ya, Ustaz buka dulu. Lompat. Saya ada cucun tahu tak? Okey. Di skrin ni saya ada tunjukkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebenarnya akhlak Nabi ni banyak sangat. Banyak yang baik. Banyak. Cuma yang dapat dilistkan pada hari ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 akhlak Nabi Muhammad kita akan pelajari. Okey, yang pertama, bercakap benar. Yang pertama akhlak Nabi Muhammad adalah bercakap benar. Seperti sifat wajib tadi, baginda seorang yang jujur. Tak perlu tengok muka surat, tengok pada skrin masing-masing. Skrin telefon, skrin laptop. Di situ saya ada sertakan skrin gambar rajah untuk akhlak Nabi Muhammad SAW. Okay, yang pertama sifat akhlak Nabi Muhammad ni adalah bercakap benar. Tidak pernah menipu, tidak pernah berbohong. Baginda sentiasa bercakap benar. Okay, yang kedua, murah hati. Murah hati. Okay, semasa baginda berkahwin dengan Siti Sayyidatina Khadijah, baginda seorang yang mendapat isteri yang sangat kaya raya. Tetapi baginda menghabiskan hartanya untuk disedekahkan kepada orang yang memerlukan. Maksudnya walaupun Nabi Muhammad ni menjadi kaya raya selepas berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, tapi baginda tak terlalu mengejar kekayaan tu. Baginda menyedekahkan harta baginda dan harta Sayyidatina Khadijah kepada orang-orang susah, kepada pengemis-pengemis, kepada orang yang memerlukan. Baik, yang seterusnya, yang ketiga, sifat baginda yang seterusnya, akhlak baginda yang seterusnya adalah baginda seorang yang penyayang. Penyayang. Masing-masing tahu dengan sifat penyayang ni kan, akhlak penyayang ni kan. Sayang pada kucing, sayang pada budak-budak, sayang kepada haiwan, sayang kepada mak ayah, sayang kepada alam sekitar. Segala jenis sifat sayang ni ada pada Rasulullah. Baik, yang seterusnya, baik ketika bergaul. Baik dalam pergaulan. Baginda ni kalau cakap sopan santun, tak pernah meninggikan suara. Baik, baginda merupakan seorang yang sangat baik ketika bercakap, bertegur sapa. Dan diceritakan Nabi Muhammad ni, dengar betul. Dengar betul. Dan diceritakan Nabi Muhammad ni, belum sempat kawan dia nak bagi salam, belum sempat sahabat dia nak bagi salam, dia dah bagi salam dulu. Contohlah, Abu Qori nak bagi salam dekat Ustaz. Abu Qori nak bagi salam dekat Ustaz. Assalamualaikum. Belum sempat nak bagi salam lagi, Ustaz dah bagi salam. Assalamualaikum Abu Qori. Maksudnya sebelum sahabat dia dah bagi salam, dia dah bagi salam dahulu. Nak tunjukkan Nabi Muhammad ni sangat baik dalam pergaulan, mesra, sopan santun, senyum, sentiasa senyum. Okey, yang seterusnya baginda belas kasihan. Belas kasihan ni dia lebih kepada ni lah, macam
Belas kasihan ni faham tak? Belas kasihan. Okey, belas kasihan ni secara ringkasnya dia merupakan satu sifat yang bersimpati lah, bersimpati kepada orang. Belas kasihan. Contohlah ada kucing yang memerlukan makanan. Contoh ada kucing yang memerlukan makanan, lapar, tak makan 3 hari dah. Kucing tu lapar, kurus kering dah. Tapi Nabi Muhammad dengan sifat belas kasihannya akan memberi makan kucing. Itu adalah salah satu sifat belas kasihan. Okey. Yang seterusnya yang saya sebut tadi adalah akhlak lemah lembut, di mana baginda seorang yang tidak mudah meninggikan suara, tidak bersifat kasar, sentiasa lemah lembut. Okey, yang seterusnya suka menolong. Baginda sangat-sangat ringan tulang. Ringan tulang ni dalam bahasa Melayu maksudnya adalah suka menolong. Minta je tolong, mesti akan menolong balik. Contohlah dalam ketika baginda berumah tangga dengan Sayyidatina Khadijah, baginda ni suka menolong isterinya untuk buat kerja rumah, mengemas rumah, memasak. Itu adalah semua akhlak Nabi Muhammad SAW. Baik, yang seterusnya akhlak Nabi tahan susah. Tahan susah. Baginda tak kisah pun hidup susah. Walaupun baginda hidup senang awalnya dengan Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah kan seorang yang kaya, seorang peniaga yang kaya. Tapi baginda infak, baginda sedekahkan kebanyakan hartanya kepada orang yang susah. Dan tak ada sampaikan nak makan pun kadang-kadang tak ada duit. Tapi Nabi Muhammad merungut tak? Tidak. Nabi Muhammad tak pernah merungut. Alamak, makanan tak ada lah. Aduh, makanan asyik makan ikan je. Asyik makan rumput je contoh. Asyik makan sayur je. Mana ayam? Nak chicken chop, nak KFC. Tak ada mengeluh. Maksudnya Nabi Muhammad tahan susah. Hidup susah macam mana pun Nabi Muhammad tak mengeluh, tak merungut. Okey, yang terakhir sekali akhlak Nabi Muhammad SAW adalah dermawan. Okey, dermawan ni kita sebut tadi, seorang yang pemurah, sentiasa membelanjakan hartanya ke jalan Allah. Sehingga dia ceritakan di rumah baginda kadang-kadang makanan pun tak cukup. Wang emas lagi lah tak ada. Wang emas kalau ada wang emas, kalau contoh baginda berniaga, baginda dapat wang emas, baginda akan terus sedekah kepada orang yang memerlukan. Itu maksudnya baginda seorang yang dermawan. Okey, Ustaz tutup dengan persoalan. Ada soalan sepanjang saya terangkan akhlak Nabi Muhammad ni. Ada yang tak faham ke belas kasihan tu apa? Ada yang tak faham dermawan tu apa ke? Boleh tanya. Okey, saya buka untuk siapa yang nak tanya saja. Tak ada. Sorry, Alina. Okey, kalau tak ada, Ustaz tunjuk muka Ustaz balik lah. Okey. Ustaz. Okey, nampak ke muka Ustaz? Ustaz. Nampak ke muka Ustaz? Nampak. Ustaz. Okey, muda ke? Okey, Riz Daniel. Bagus Riz Daniel, nak tanya. Okey, tanya apa? Bila Nabi Muhammad apa? Lupalah nak cakap. Okey, kalau lupa boleh PM, boleh PM, boleh WhatsApp. Okey, tak apa ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, Ustaz ingin Saya ada nombor telefon Ustaz. okey, Koyum ada nombor telefon. Ustaz, kamu dah WhatsApp dah Ustaz kan? Kalau ada soalan je boleh tanya. Kalau ada soalan. Apa? Mana boleh bagi? Mana boleh bagi nombor? Apa? Kalau soalan tanya dekat WhatsApp. Boleh tanya. Ustaz. Okey. Okey, ada soalan ke? Kalau tak ada, boleh isi kehadiran dekat ruangan chat. Boleh jumpa isi kehadiran dekat ruangan chat. Saya akan hantar semula link tu. Ustaz. Okey, mana link ni?
Ustaz, sudah. Ustaz. Ustaz. Okey, siapa yang dah isi kehadiran? Siapa yang dah isi kehadiran? Boleh sambung buat kerja masing-masing. Tolong isi link kehadiran di sebelah Jap. Sampai mana link kehadiran? Ustaz, belum lagi Ustaz. Tak ada. Ustaz, buat muka surat 24 je ke? Lah, kerja sekolah ke? Okey, kerja sekolah nanti saya akan WhatsApp kat dalam grup kelas masing-masing. Okey. Tapi sekarang kena buat 24. Mana buat? Saya nak tanya, buku kuning ni dah siap ke yang minggu lepas saya bagi? Dah. Siap ke kuning? Gambar kan? Dah. Okey, bagus. Kepada siapa yang dah siapkan, saya ucapkan tahniah. Kepada yang belum siap, siapkan segera mungkin. Secepat mungkin. Muka surat. Tajuk akhlak Nabi Muhammad. Tajuk akhlak Nabi Muhammad. Dah siap. Bagus. Okey, nanti saya bagi kerja untuk hari ni dalam WhatsApp. Okey, kalau ada soalan last sekali tak tanya. Last sekali soalan. Ada yang tidak faham, tanya, boleh angkat tangan. Okey. Oh, tak ada, boleh. Okey, kita sudahi perjumpaan kita dengan tasbih kifarat dan suratul as. Tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil Amin. Okey. Kita jumpa lagi di waktu yang sama, di hari yang sama, dengan muka yang sama. Pada hari Jumaat minggu depan kita jumpa lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunjuk tadi. Bye lah. Kening tahu lah. Ada apa? Kita pergi kening ah. Ada muka dah. Bye. Bye Arifah. Bye semua. Bye. Dalam baik kat awak. Jaifah. Dekat dah. Tengok. Ada muka. Bye. Bye-bye. Bye. Bye Azim. Bye. Bye semua. Baik. Arifah dapat mistut dah. Susah nak pada macam mana. Siapa tiba? Siapa yang Ustaz Taufi tu? Malah. Siapa yang Ustaz Taufi tu? Alah. Lah. Siapa Tolha? Siapa Tolha? Awak tak ingat ke? Tanya saya pun. Siapa Tolha? Dah, awak tak ingat dah. Dah. Siapa Tak lah. Hai Widat. Widat. Oh, yang aku Bye Widat.
Please just. Macam Azara, kenapa ada perkataan bahasa Inggeris bawah ni? Nah, tu pun dah. Ya belah. Kenapa nampak ni? Oh, tu. Ha. Jumpa hari Isnin nanti. Okey, bye. Nak apa? Bye. Kenapa tol hari sekali? Roha ke tu? Lain je muka. Memanglah. Oi! Dulu kan tak pasang. Lain aku gambar dia lain. Terbalik. Apa macam lain je dulu. Buku tu ha. Hey. Hello. Dah lah, bye. Aku nak makan. Salah. Bye. Okay, bye. Okay, Kita nak bye. makan. Bye, Tolha. Tunggu dulu. Kejap. Apa? Apa benda? Kenapa dia suruh tunggu? Alah, cepatlah. Saya nak pergi tandas ni. Baru aku ada benda tak? Amak, pinjam je. Aku ada banyak lagi. Tunggu jap. Ele nak tunjuk semua Beyblade dia pula. Ui, Mimi pun ada Beyblade. Haibat. Ui, ada lagi. Kejap saya ambil jap. Saya pun ada lagi. Kejap Ya. Punyalah sempit. Zara, awak ada Beyblade? Kita ada jap. Saya tak main lah. Itu mainan lelaki. Beyblade apa tu? Casting ke? Nampak macam casting. Awak tak ada Beyblade ke Zara? Awak ada ke? Sebab saya tak ada. Itu mainan lelaki. Tak, Beyblade tu apa? Kita apa ada? Beyblade. Itu kat depan ni. Kat depan kat Beyblade tu apa? Gasing ke? Tak faham. Dia macam gasing. Dia tak main macam zaman dulu. Sekarang dah moden. Dia gasing dia. Oh, Ya, nama Rabi. Beyblade Pernah nampak tapi tak jangan. Jangan tunjuk-tunjuk. Aku tahu. Aku pernah nampak tapi tak pernah main kan? Pernah nampak tapi tak pernah main. Tapi tak tahu nama dia apa. Macam ni Beyblade. Beyblade tu gasing ke? Tengoklah. Yang ada bekas kan? Okay. Kenapa kau pakai tudung? Okay, bye. Kita nak leave ni. Kenapa kau dah baca ke? Bye.